Agama Islam ini didirikan dengan kesucian. Karena Islam itu suci. Islam itu agama yang bersih dan suci. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bunyad dinu 'alan nazafah." Ya, bunyad dinu 'alan nazafah. Didirikan, dibinakan agama itu atas sesuatu yang suci. Itu dengan kesucian, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Miftahus salati at-tuhur." Miftahus salati at-tuhur. Artinya anak kunci bagi semayang itu adalah bersuci. Jadi orang yang nak semayang dia kena bersuci. Kalau dia tidak bersuci dia tak boleh mengerjakan semayang. Maka inilah di ajaran Islam yang bersih, suci, indah. Dia juga menekankan kepada umatnya supaya banyak mensucikan diri ataupun taharah, mensucikan dirinya daripada zahir dan daripada batinnya. InsyaAllah kita akan belajar tentang bab taharah dan bab bersuci dari satu persatu daripada ilmu fiqah. InsyaAllah mari kita sama-sama ikuti kuliah ini, kuliah taharah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saban hari, saban waktu, saban ketika, setiap detik, setiap masa Allah sentiasa mengurniakan banyak nikmat untuk kita. Maka sewajarnya lah kita sangat-sangat bersyukur. Kerana orang yang sentiasa bersyukur, dia sebenarnya orang yang selalu mengingati Allah SWT. Jadi terima kasih Allah kerana hari ini masih Engkau hidupkan kami lagi. Kau masih bagi nikmat-nikmat lagi kepada kami. Macam-macam nikmat lagi, nikmat berkeluarga, nikmat berumah tangga, nikmat dapat makan minum, nikmat dapat mengadakan pertemuan. Ya, moga-moga Kau terus lagi menggunakan nikmat ini dan jadikanlah kami hamba-Mu yang menggunakan nikmat-nikmat yang Kau bagi ini kembali untuk mentaati-Mu, untuk berbakti kepada-Mu. Jauhkanlah kami daripada mendarhakai-Mu dengan nikmat-nikmat-Mu ini, ya Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Saudara-saudari yang dikasihi, apa kabar semua? Moga-moga kita semua sihat ceria, abang-abang, kakak-kakak, tuan-puan semua, kita sihat ceria. Ya, lagi-lagi dalam keadaan pandemik penyakit COVID-19 ini yang sedang menular di sana sini, yang makin tinggi bacaannya, makin tinggi mereka yang terlibat. Moga-moga kita masih lagi diselamatkan Allah. Berdoalah selalu. Kita bacalah selalu doa untuk menolak penyakit ini. Antaranya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Sekurang-kurangnya kita baca lepas subuh 3 kali, di malam hari ataupun lepas maghrib 3 kali, ataupun sebelum tidur 3 kali, sekurang-kurangnya. Tapi bolehlah kita jadikan dia juga zikir, kita bacalah banyak-banyak. Boleh baca 100 kali sehari. Moga-moga dengan izin Allah SWT kita dihindarkan dari penyakit yang berjangkit ini, penyakit yang berbahaya ini, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itulah doanya insyaAllah. Jadi saudara-saudara yang dikasih sekalian, kali ini kita berbincang lagi, kita muzakarah lagi, kita berkongsi-kongsi ilmu lagi. Moga-moga dengan kita banyak berkongsi ilmu ni, Allah bagi manfaat kepada kita. Kita akan dari masa ke masa kurang kejahilannya, kemudian akan terpimpin ibadah kita kepada Allah SWT. Moga-moga dengan ada ilmu itu, kita dapat membetulkan ibadah kita sehingga ibadah kita itu diterima, diberi pahala dan kita diridai oleh Allah SWT. Jadi kali ini kita belajar tentang ilmu asas fardu ain. Yang asas-asas kita ulang lagi. Moga-moga dengan mengulang-ulang ni kuat ingatan kita. Dan bagi yang baru, ulanglah selalu rakaman ini. Sebab mungkin ada yang baru dengar, tapi ada yang dah belajar mungkin lupa-lupa. Bagi yang dah ingat tu alhamdulillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang taharah. Taharah artinya bersuci. Bersuci.
Ajaran Islam ni mementingkan kesucian. Inilah Islam. Islam ni dia suci, bersih, zahir dan batin. Jadi dari segi bahasa tahara itu bermaksud suci dan bersih. Ya, tahara itu bahasa Arab lah, bahasa Melayu kita suci dan bersih. Dari segi syarak pula, maksud pengertian istilah syarak pula tahara itu bermaksud suci dan bersih daripada najis dan hadas. Amin. Tahara di segi syarak ialah suci dan bersih daripada najis dan hadas untuk membolehkan kita mengerjakan segala ibadah seperti solat dan sebagainya. Itu maksud tahara itu daripada syarak ni. Tahara ialah kita mesti mensucikan diri kita daripada segala jenis najis dan segala hadas. Supaya dengan suci hadas dan najis tu kita bersih, kita boleh mengerjakan amal ibadah kepada Allah SWT. Bersuci daripada hadas adalah dengan yang pertama mengambil wuduk. Ya. Mengambil wuduk. Nanti kita akan belajar bagaimana rukun wuduk sebagainya. Yang kedua dengan mandi. Yang ketiga dengan tayamum. Artinya hadas kecil, ya, hadas kecil boleh dibersihkan dengan hanya dengan berwuduk. Maknanya kita boleh bersuci dengan wuduk. Hadas besar kita boleh mengangkat hadas besar dengan mandi. Itu nanti kita terangkan mandi itu. Kemudian kalau tak boleh kena air, wuduk tak boleh, mandi tak boleh, kita boleh mengharuskan kita untuk mengerjakan ibadah, iaitu dengan kita mengerjakan tayamum. Tayamum ni ialah dengan menggunakan debu-debu tanah yang bersih. Ya. Bersuci daripada najis pula adalah dengan ini cara bersuci dengan najis. Tadi itu bersuci dengan hadas, ya, hadas mengambil wuduk, mandi dan tayamum. Tapi bersuci dengan najis pula adalah dengan menghilangkan najis yang ada di badan, pakaian dan tempat yang terkena najis itu, ya, badan kita, pakaian ataupun tempat itu. Hukum bersuci daripada hadas dan najis adalah wajib. Ini ijma' ulama. Wajib kita bersuci. Siapa tak bersuci, contoh mak cakap, ada orang oleh kerana mak cakap dia jahil, tak belajar, sejak dia kahwin sampai ke hari ni dia tak pernah mandi hadas. Mandi mengangkat hadas besar. Cuba bayangkan bagaimana amal ibadahnya. Kalau dia pergi semayang semua bagaimana? Kalau dia tak faham cara mengangkat hadas. Mandi hadas besar, ya. Jadi wajib hukumnya. Tahara ini adalah anak kunci solat, ya. Tahara adalah anak kunci solat, ya. Miftahus solat tuhur. Anak kunci semayang itu adalah bersuci. Jadi wajib hukumnya ke atas setiap mukallaf, sama ada lelaki maupun perempuan maupun khonsah. Wajib bersuci. Okey. Kemudian ada orang dia didatangi syak. Ya, dia didatangi syak. Syak ni artinya 50-50. Dia yakin 50 lagi ragu. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan, sesiapa yang yakin di dalam keadaan suci dan syak berhadas, maka dia adalah suci. Tetapi sesiapa yang yakin dia di dalam keadaan berhadas dan syak dia dalam keadaan suci, maka dia adalah berhadas. Faham? Okey, sekali lagi. Sesiapa yang yakin dia dalam keadaan suci, dia yakin dia suci, tapi dia syak, aku ada hadas kot. Hadas kecil ke hadas besar kiralah. Maka tapi dia yakin dia suci, maka dia adalah suci, kata Imam Syalti. Peganglah yang awal tadi. Kita yakin kita suci. Yang syak tadi hadas terbuang. Maka dia adalah suci. Tapi kalau dia yakin dia dalam keadaan hadas, kita yakin kita keadaan hadas. Aku tadi berhadas besar ni, tapi aku suci lagi kot. Syak dia suci ke hadas ke? Maka yang ni tetap berhadas. Sebab awal tadi dia yakin yang dia dalam keadaan hadas, maka dia berhadas, kena mandi, kena ambil uduk contoh. Kalau dia hadas kecil, kalau hadas besar kena mandi. Begitulah. Kemudian ini syarat wajib taharah. Syarat kita nak bersuci ni ada syarat-syarat dia. Syarat yang wajib. Kalau tak ada, tak boleh. Mesti adalah kalau wajib. Syarat wajib taharah. Syarat wajib bersuci. Yang pertama Islam. Sebab taharah ini dalam ajaran Islam. Orang bukan Islam tak ada syarat untuk dia bersuci. Sebab dia bersuci pun tak sah. Dia belum Islam. Mau tak mau orang kafir kalau nak bersuci secara Islam, kena mengucap 2 kalimat syahadat, kena masuk Islam. Jadi syarat yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Dia tidak gila. Dia tidak gila, dia masih lagi waras. Dia ada akal. Maknanya
dia berakal ni dia bukan sebab dia mabuk ke dan sebagainya, hilang akal tu bila mabuk kan, maka mestilah dia berakal, dia waras. Yang ketiga baligh. Baligh ni maksudnya sampai umur dan dia diberati hukum, dia jadi mukallaf. Mukallaf ni orang yang diberati hukum. Baligh, laki-laki dan perempuan kebiasaannya kalau orang Asia macam kita ni 13 hingga 15 tahun. Secara umum saya cerita sikit, nanti akan datang ada bab khusus kita belajar tentang baligh ini, ya. Antaranya kalau bagi orang bagi orang perempuan, antara tanda dia dah baligh iaitu dia datang darah haid, keluar darah haid. Bagi orang lelaki, antara tandanya suaranya dia garau, ataupun kedua-duanya laki perempuan dia datangi mimpi yang ada kenikmatan dengan syahwat, maka keluar air maninya, maka dianggap dia sudah baligh. Kemudian syarat wajib tahara ni, syarat kita wajib bersuci. Kalau bagi perempuan sudah berhenti darah haidnya, sudah berhenti nifasnya, darah haid dan darah nifasnya berhenti saja, dia yakin betul-betul berhenti, maka ini syarat dia, maka dia kenalah bersuci. Artinya kenalah dia mengangkat hadas besar, mandi. Kemudian kalau dia nak sembahyang masuk waktu solat, syaratnya kena bersuci. Wajib dia bersuci. Yang ke berapa? Yang ketujuh, dia tidak lupa, ada akal lah. Yang ke-8 tidak dipaksa. Yang ke-9 ada air atau debu tanah yang suci. Kalau ada air lah. Yang ke-10 berusaha melakukan taharah setakat yang boleh. Artinya usahalah di mana setakat yang boleh kita melaksanakan taharah tu yang kita mampu. Dalam keadaan kita, kalau kita sakit, dalam keadaan sakit, kalau kita sehat, orangnya sehat lah. Kemudian kita belajar alat-alat untuk bersuci. Benda pertama air untuk bersuci, iaitu air mutlak. Air mutlak ni maknanya air bersih lah, semata-mata air. Air ni memang air lah, bersih, semata-mata air dipanggil air mutlak. Air mutlak pula dia ada terbagi berapa bahagian. Yang pertama air yang turun daripada langit. Air turun dari langit ni ada 3. Termasuklah pertama, apa dia turun dari langit? Yang pertama air hujan, betul. Air turun dari langit, air hujan. Yang kedua turun dari langit juga, air embun. Yang ketiga air salji. Air salji yang telah cair, itu boleh dibuat bersuci dan dianggap air mutlak. Kemudian air yang muncul daripada bumi. Air daripada langit tu ada 3. Air hujan, air embun, air salji yang telah cair. Yang kedua air yang muncul keluar daripada bumi. Termasuklah pertama air mata air. Air mata air ni dia punca air lah di tanah tu, dia keluar. Kadang-kadang tanpa perigi pun ada air mata air, tiba-tiba ada air keluar daripada tanah tu, satu contoh. Yang kedua air telaga, air perigi. Air perigi atau telaga pun dia kadang-kadang dalam perigi tu ada mata air. Itu air telaga. Yang ketiga air sungai. Air sungai ni air dari bumi lah. Yang keempat air laut. Air laut boleh ke Ustaz? Dia masin. Air laut suci lah. Air laut boleh buat mandi hadas besar, boleh ambil uduk semua. Air laut adalah suci. Maka itu antara alat-alat untuk boleh bersuci. Semua air yang kita sebut ni adalah suci tanpa melihat sifat asalnya. Sama ada sifat asalnya berwarna putih atau hitam, jernih atau keruh, masam atau masin. Itu air tu. Air tu maknanya suci tanpa melihat kepada sifat asalnya. Sama ada sifat asalnya berwarna putih atau dia memang asalnya suci lah air tu. Kadang-kadang tiba-tiba air sungai itu warna keruh je tapi banyak kan, maka itu suci, boleh buat mandi, boleh buat uduk. Jangan ingat keruhnya air ni, tak, itu suci. Itu salah satu contoh. Yang kedua, tanah atau debu tanah untuk bertayamum. Ini boleh digunakan untuk alat-alat yang bersuci, digunakan untuk bersuci, iaitu tanah atau debu tanah. Tujuannya untuk bertayamum. Nanti kita akan ceritakan bagaimana kaedah bertayamum. Yang ketiga, batu atau daun atau kertas tisu. Yang ketiga batu, daun atau kertas tisu. Bila ni boleh guna batu ni semua ni? Kalau dah tak ada air. Untuk batu, daun, kertas tisu ni untuk istinja. Tiba-tiba masuk dalam jamban, air paip tak keluar, air mati, tak ada langsung air. Terpaksa ketika itu
kita menggunakan tisu. Boleh beristinja menggunakan tisu. Itu nanti kita akan cerita dalam bab istinja khusus, ya. Kemudian kertas tisu boleh jadikan pengganti batu untuk istinja. Kalau tak ada batu dalam jamban, tak ada daun ke apa, maka gunalah kertas tisu zaman kita ni, ya. Tapi di zaman kita sekarang ni air banyak, jarang-jaranglah kita guna batu atau daun, kan, atau tisu. Sebab yang lebih sempurna adalah bersuci dengan air. Kecuali kita pergi tempat memang tak ada air langsung, kering kuntang, itu barulah kita menggunakan kaedah yang lain, iaitu menggunakan batu. Itu alat untuk bersuci, ya, yang kita belajar, ya. Jadi bagaimana pula kalau tiba-tiba ada orang wakafkan air ni pula untuk orang perang fisabilillah, untuk jalan fisabilillah, letak tepi-tepi jalan. Maka kalau air itu khusus untuk minum saja, tak ada air lain dah, yang itu tak boleh digunakan untuk bersuci, haram untuk guna bersuci, sebab dia hanya untuk minum. Kalau kita mati kena minum, diwakafkan pula untuk minum, maka tak boleh suka-suka kita gunakan air untuk bersuci, kerana air itu terhad, hanya itu saja. Begitu, maka kita tak boleh gunakan untuk bersuci ataupun untuk mandi sekalipun, sebab air itu telah dikhususkan untuk minum, kan, pada jalan fisabilillah, ataupun disedekahkan, diletak tepi jalan atau tempat-tempat tertentu untuk diminum oleh orang yang kehausan dalam perjalanan atau musafir. Dikhususkan tu, kita tak boleh ambil tu untuk uduk, melainkan untuk minum sahaja. Jadi macam mana kita tak ada air, kan, yang tu hanya untuk uduk saja, maka kita boleh bertayamum menggunakan debu dan menggunakan pasir, begitu. Jadi itulah antara air-air yang suci yang kita boleh, itulah antara alat untuk kita guna bersuci. Air hujan, air hujan ini adalah air yang berkat, air yang boleh dibuat bersuci, kan. Kemudian kalau boleh kita tadahlah dia, air hujan itu daripada bumbung rumah pun boleh. Tapi pernah berlaku satu ketika, zaman Rasulullah SAW, ada seorang tengah bernazar. Dia bernazar kalau dapat sesuatu, dia nak minum air kencing anjing. Allah, nazar begini kalau ikut hukum asal setengah ulama kata haram, sebab kita bernazar benda haram, tak boleh. Tapi kerana dia dah nazarkan dah, maka dia diperintahkan untuk, kisahnya lebih kurang saya lupa ingat ni, diperintahkan kalau dia nak laksanakan nazar tu, maka dia diminta pergi ke satu tempat, ke sebuah rumah. Di dalam rumah itu orang tu tak solat, orang tu tidak mengerjakan solat 5 waktu, maka air hujan yang jatuh di atas bumbungnya itu seolah-olah seperti hinanya air itu, seperti hina air kencing anjing. Maka ditadahlah air itu dan diminumlah itu, maka terlaksanalah nazarnya. Begitu sekali, ada kisah ni, hadis ataupun ulama begitulah, saya tak berapa ingat, tapi nak ceritakan di sini bab air. Dan air hujan yang turun di Kaabah pula, di Mekah pula, itu air yang berkat. Air yang berkat turun di tempat yang mulia. Sebab apa? Di tempat itu tempat orang memuji Allah, mengingat Allah, maka air itu pun jadi mulia. Banding tadi di rumah tadi, orang yang tak solat, maka air hujan yang turun di bumbungnya ibarat air, contoh air kencing anjing. Begitu hina sekali orang tak solatnya. Bayangkan, di dunia pun dah dianggap hina begitu. Di sisi Allah bagaimana? Jadi pentingnya kita mengerjakan solat dan belajar bab tahara ni. Kita kena belajar bab tahara, ya. Jadi itu asasnya, kita kena ingat bab tentang tahara. Kita sambung sedikit, okay, ya. Kemudian kita pergi kepada tanda-tanda baligh. Tadi saya dah bagi tahu, kita akan bincangkan tanda-tanda baligh. Faslun, alamatul bulughi salasun, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal unsa, wal ihtilamu fi dzakari wal unsa litis'i sinina, wal haidu fil unsa litis'i sinin. Itu lebih kurang bahasa Arab matan dia, Maksudnya tanda-tanda baligh ada 3 perkara. Yang pertama, sudah sampai umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuan, kebiasaannya. Yang kedua, bermimpi keluar air mani bagi lelaki dan perempuan yang berumur 9 tahun. Itu tanda-tanda kebiasaannya. Yang ketiga, keluar darah haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun dan ke atas, kurang-kurangnya begitu. Jadi, okey. Tanda-tanda baligh ada 3 perkara.
Baligh itu iaitu sesuatu itu dianggap ada apabila tanda tanya yang boleh dilihat. Walau bagaimanapun tidak semestinya sesuatu itu tidak ada jika tanda-tandanya tidak boleh dilihat. Maknanya tanda-tanda itu sesuatu yang kita boleh lihat kepada orang perempuan atau orang lelaki yang dah baligh. Kalau tak ada, tak mestinya dia belum baligh. Contoh, keluar air mani adalah salah satu tanda baligh. Walau bagaimanapun, jika seorang itu tak keluar air mani dia, tak ada keluar air mani, bukanlah bermakna dia belum baligh. Kerana jika dia telah keluar haid bagi perempuan dan telah berumur 15 tahun, 15 tahun ni kiraan hijriah, kiraan bulan qamar hijriah, kiraan bulan hijrah. 15 tahun bagi laki dan perempuan, maka dia juga dianggap sudah baligh. Kalau perempuan dia tak keluar haid pun, tiba sampai 15 tahun dah, kan, maka dia dianggap baligh kiraan masa itu. Itu ada 3 perkara. Maknanya ada 3. Baligh itu maksudnya telah sampai had. Tadi itu tanda-tanda. Baligh itu apa maksud? Telah sampai had mukallaf, iaitu dibebani, diberati dengan hukum hakam syarak. Mana bila dia datangi haid, dia dah mimpi, maka dia dah remaja dan dia dah sampai pada dia wajib melaksanakan sembahyang. Contoh, diberati hukum, dia tak boleh lagi tinggal sembahyang macam sebelumnya. Sebab kalau dia tinggal sembahyang, contoh, atau ibadah-ibadah yang lain yang wajib, dia sudah dikira berdosa. Itu dia dianggap baligh, ataupun bila dia sudah sampai masa dianggap mukallaf. Ada 3 perkara. Mana tanda-tanda baligh ada 3 perkara, iaitu tanda baligh ada 3 untuk perempuan, 2 untuk lelaki. 3 untuk perempuan, 2 untuk lelaki, tanda-tanda orang yang dah baligh. Iaitu tidak semestinya untuk dianggap telah baligh mesti dahulu ada 3 tanda ni. Tidak semestinya dianggap telah baligh. Kalau jika sudah ada salah satu daripada 3 tanda tersebut, maka sudah cukup. Kalau perempuan ada 3 tanda, bukan mesti sekali 3 tu baru tak, salah satu daripada 3 tu pun dia dah dianggap baligh. Begitu juga perempuan. Begitu juga orang perempuan. Jadi bagi kebiasaannya iaitu umur yang tepat 15 tahun mengikut tahun Qamariah, tahun hijrah, sejak dia dilahirkan. Bilangan hari untuk 1 tahun adalah 354 hari 8 jam dan 8 minit. Itu bagi tahun Masihi. Bagi tahun hijrah, Bagi tahun hijrah Qamariah dia bukan 365. Tahun Qamariah 1 tahun cuma 354 hari. Kena ingat tu. Tahun Qamariah ni, tahun hijrah ni hanya 354 hari, 8 jam, 8 minit. Kiraan ulama ni untuk mengesahkan kita sudah 1 tahun Qamariah. Pendek sikit, tapi tahun masih 360 hari. Itu dia. Kemudian seseorang tu dianggap sudah baligh jika mencapai umur 15 tahun Qamariah. Jika sebelumnya tak ada tanda-tanda baligh seperti itu, keluar air mani, keluar haid, berubah suara, tubuh badan dan lain-lain. Katalah dia 15 tahun belum berubah suara dia. Perempuan tu dia belum lagi keluar haid, lambat pula, ataupun dia ada jenis penyakit ke tak keluar haid ke. Tapi umurnya dia menjangkau 15 tahun mengikut kiraan hijriah. Maka cukuplah umurnya, maka dia dianggap mukallaf, dah sampai masa. Itu dia. Yang kita cerita tadi. Maknanya itu dipanggil tanda-tanda yang pertama sudah sampai umur 15 tahun. Sudah sampai umur 15 tahun. Tanda-tanda akhir baligh yang pertama tadi dikatakan, tanda-tanda akhir baligh ada 3 perkara. Yang pertama sudah sampai umur 15 tahun. Kalau dah sampai 15 tahun, tak kira perempuan ke lelaki ke, tak berubah ke, tak mimpi ke, tak datang haid ke, tak berubah suara ke, dia tetap dianggap akhir baligh. Yang kedua, bermimpi. Bermimpi keluar air mani bagi lelaki dan perempuan yang berumur 9 tahun. Apa maksudnya? Bermimpi ni artinya ihtilam dalam bahasa Arabnya. Berasal dari perkataan hulmun, bermaksud mimpi. Yang dimaksudkan di sini adalah mimpi bersetubuh. Mimpi syahwat dan keluar air maninya. Mimpi syahwat yang dengan rasa nikmat keluar air mani itu, maka itu dipanggil mimpi yang dimaksudkan. Mimpi yang dimaksudkan. Kemudian keluar air mani bagi laki dan perempuan 9 tahun hijriah. Qamariah ke atas bukan tahun, maksudnya kalau perempuan 9 tahun. Jadi Imam Nawawi pernah berkata, air mani lelaki yang sihat adalah air yang berwarna putih. Imam Nawawi kata air mani lelaki sihat dia warnanya putih. Ma'un abyadun. Macam tu. Kemudian kental. Ini ulama ni, ini pun dikira tahu. Ini bukan cerita lucu. Air mani itu putih, kental, seperti telur ayam. Kemudian dia keluar dengan tada fakun. Tada fakun, mana dengan memancut. Dia ada pancutan yang kuat.
keluar bersama syahwatnya, masa bersama dengan terasa nikmat keluarnya itu. Selepas tu rasa lemah tubuh badan, maka ini dipanggil air mani. Begitu ya. Baunya ulama kata seperti bau mayang kurma. Saya pun tak mencium bau mayang kurma ni, macam mana ni. Seperti bau mayang kurma di tanah Arab, kurma banyak kan. Hampir sama dengan bau adunan tepung. Bau adunan tepung pula ketika masih basah. Ni tepung yang diadun bau-bau tu, macam itulah lebih kurang bau air mani lelaki tu. Dan baunya seperti telur ayam jika telah kering. Lain pula, ini ulama sampai macam tu disiasat, dikaji untuk nak keluarkan hukum. Artinya air mani lelaki tu kalau kering dia jadi bau lebih kurang seakan-akan bau telur ayam. Itu kata Imam Nawawi. Tapi kadang-kadang tidak semua sifat itu ada ketika keluar air mani. Maksudnya kadang-kadang air mani itu lain juga. Oleh itu jika ketiga-tiga atau salah satu daripada sifat tadi, maksudnya dia kental, kadang-kadang dia tak kental pun, kadang-kadang dia tak berapa putih pun, kadang-kadang dia baunya pun lain-lain sikit kan, contoh, maka itu juga dianggap sebagai air mani lah. Maka ia adalah air mani. Contohnya yang pertama, dia keluar dengan syahwat dan menyebabkan badan letih setelah keluar, itu air mani lah. Keluar dia walaupun mungkin berubah sikit warna, tak lagi putih. Yang kedua, bau seperti mayang kurma. Bau dia seperti kurma. Yang ketiga, keluar bertahap-tahap. Itu tetap air mani. Bertahap. Seperti panca sekali ada lagi. Kita masuk beli air, keluar lagi di ujung-ujung tu, maaf cakap. Kemudian keterangan. Air mani hukumnya suci, walau apapun sifatnya. Jangan salah faham. Ada orang bila kata, najis ni. Ini tak. Air mani bukan najis. Air mani manusia itu suci, walaupun ia seperti darah. Keluar dia merah-merah dia, tapi dengan kenikmatan tadi tu, memancut, maka dia tetap air mani yang suci. Kemudian air mani perempuan pula berwarna kekuningan dan cair. Ini beza air mani perempuan. Lelaki tadi putih kan, perempuan kekuningan cair. Kemudian air mazi adalah cecair yang berwarna putih, cair dan leket. Air mazi lain lagi. Air mazi ini dikeluar ketika dalam keadaan bersyahwat, tidak keluar secara bertahap serta tidak menyebabkan badan menjadi letih apabila keluar. Maksudnya bila orang tu bersyahwat, tiba-tiba datang nafsunya, air mazi ni yang keluar dulu. Dia leket-leket di situ. Dia ibarat macam jadi, maaf cakap, pelincir. Maka air ini dianggap najis. Kemudian selain pada air mazi ada lagi air wadi. Tadi mazi ni air wadi. Air wadi pula adalah air yang berwarna putih, kental. Kemudian dia keruh dan tidak berbau. Air wadi ni tak berbau. Keluar setelah kita buang air kecil, ataupun kadang-kadang setengah orang bila dia mengangkat barang-barang berat, dia ni akan keluar. Maka ini dipanggil air wadi. Selepas buang air kecil sampai kencing, habis dah kencing, di ujung-ujung dah kita basuh semua, kita berjalan tengok ada keluar sikit, itu air wadi. Air mazi dan air wadi adalah najis, membatalkan uduk. Ingat tu. Air mazi dan air wadi adalah najis, membatalkan uduk. Ingat. Keluar air mazi, maksudnya datang syahwat. Mak cakap orang lelaki, tiba-tiba nampak orang perempuan seksi, ya kan, datang syahwatnya, tiba-tiba keluar, mak cakap, di hujung kemaluannya ada sedikit air mazi. Air tu air keinginan syahwat tu, bukan mani, air keinginan syahwat itu. Maka bila dia dalam keadaan uduk, keluar yang itu, batal uduk dia. Kalau dia nak semayang, dia kena bersihkan dulu, sebab itu najis. Lepas bersihkan, baru dia ambil uduk dan semayang. Artinya kalau dia pakai seluar dalam tu melekat air mazi tu, seluar dalam tu kena tanggalkan waktu semayang. Kalau tidak sah semayang kerana membawa najis. Nampak tu? Nampak, jangan ambil mudah. Kemudian air wadi. Air wadi pun sama. Dia pun membatalkan wuduk. Tetapi tidaklah wajib mandi. Kita kena bersihkan. Kita angkat-angkat barang berat tu, lepas angkat barang berat, keluar pula dia sikit. Kan? Ataupun lepas kencing. Maka yang ni, kalau dia terkena dekat seluar kita, hendaklah kita tanggalkan seluar pakai kain semayang. Sebab itu digalakkan kita membawa kain sarung, kain semayang ke mana-mana, supaya kita boleh tanggalkan seluar kita, kita bersihkan kemaluan kita, baru kita ambil duduk dan baru kita sembahyang. Begitu. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, aku adalah seorang lelaki yang selalu keluar air mazi, dan aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ada anak perempuan baginda. Lalu aku meminta kepada Miqdad bin Aswad, Sayyidina Miqdad. Lalu dia pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia hendaklah membasuh zakarnya dan beruduk. Hadis ini muttafaqun alaih. Nampak tu? Daripada Sayyidina Ali. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali.
Artinya Sayyidina Ali mengadu yang dia selalu keluar mazi. Apa selalu keluar mazi? Mazi ni apa dia? Mazi ni bila kita datang syahwat tu kan tadi. Dia bukan wadi ya, bezakan mazi, M-A-Z-I, mazi. Dengan W-A-D-I, wadi, huruf ruminya. Mazi maksudnya permulaan bila datang syahwat. Kan keluar dia sedikit melekit-lekit, maka itu mazi. Maka hendaklah kita bersih kemaluan kita, lepas tu beruduk baru boleh solat. Pastikan kalau ada dalam kat seluar kena tukar ataupun kena pakai kain waktu solat. Jadi permasalahan, ada soalan ya. Jika ada air mani yang ingin keluar lalu ditahan dengan cara memegang kemaluan. Air mani nak keluar ni, nak mancut ni, tiba-tiba ditahan, pegang kemaluan dia, digenggam kuat, lalu tak jadi keluar, maka dia dianggap tidak baligh mengikut Imam Ibn Hajar. Ini pendapat ulama ya. Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli mengatakan sebaliknya. Ada dua imam kita, Imam Syafi'i, imam dalam Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, itu Imam Ibn Hajar. Ibn Hajar kata, kalau nak keluar iman ni, yang kali pertama ya, ni cerita kali pertama. Sampai kali pertama nak keluar iman ni, tiba-tiba dia pegang, digenggam, ditahan. Maka lalu tak jadi keluar, maka dianggap dia belum baligh lagi. Kalau dia belum 15 tahun. Itu pendapat Ibn Hajar. Tapi pendapat Imam Ramli tidak, sebaliknya. Sebalik Imam Ramli kata tak. Kalau dia dah perasa dia boleh keluar mani, maka dia dah baligh walaupun dia tahan. Air mani yang keluar dari budak-budak yang belum berumur 9 tahun. Kiraan hijriah. Kiraan kamariah. Hukumnya najis. Dia belum berumur 9 tahun. Ini budak laki-laki pula. Kena faham, kita ada anak-anak ni. Kalau dia baru 8 tahun, keluar air yang seakan air mani lah kita anggap, maka itu najis. Itu belum dianggap air mani sebenar. Ini kata ulama. Hukumnya tidak sama dengan air mani orang dewasa. Ingat tu. Kanak-kanak bawah 9 tahun, 8 tahun setengah ke, kan, dia keluar air mani, maka air mani kanak-kanak ini najis. Dia tidak sama dengan hukum air mani orang dewasa atau yang sudah mencapai umur 9 tahun. Yang sudah 9 tahun ke atas, maka itu dipanggil air mani. Budak-budak gitu faham ke faham lah ulang balik rakaman. Jadi itulah dia sedikit sebanyak tentang masalah tanda-tanda akhir balik. Tanda-tanda akhir balik yang ketiga, maafkan saya, itu keluar darah haid bagi orang perempuan. Keluar darah haid bagi orang perempuan yang berumur 9 tahun. Mana tadi yang kedua bermimpi keluar air mani, itu huraiannya. Pertama tadi sudah sampai umur 15 tahun, tanda-tanda baligh. Yang kedua bermimpi keluar air mani. Yang ketiga keluar darah haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun. Keluar darah haid. Haid itu apa dia? Haid dari segi bahasa ialah aliran darah haid. Ia adalah darah yang keluar daripada rahim perempuan yang paling dalam dan keluar dengan cara normal pada waktu-waktu tertentu. Itu darah haid. Orang lelaki kena faham juga ni, walaupun kita laki-laki, nanti kita ada isteri, kita faham bahawa isteri sedang datang haid. Haid tu maksudnya aliran darah yang keluar daripada rahim perempuan yang jauh di dalam tu, keluar secara normal pada waktu-waktu tertentu. Disebut juga dengan istilah bahasa Melayunya, kadang-kadang Melayu kata datang bulan, datang bulan bintang. Jadi ketika keluar air haid, darah haid ni, orang perempuan kena faham, bila ketika dia keluar darah itu panas, maka itu darah haid. Maka bila berlaku itu, kanak-kanak berumur 9 tahun, maka balighlah dia, kanak-kanak wanita perempuan. Kemudian ada sedikit kaedah ringkas mengetahui darah haid. Nak tahu lagi, kita hurai sedikit lagi apa itu haid. Pertama, dia mestilah tidak boleh kurang daripada 24 jam dalam masa 15 hari. Maknanya keluar darah haid itu jangan kurang 24 jam. Tiba-tiba keluar sekejap je, tak boleh. 5 kaedah ringkas mengetahui darah haid kan. Kaedah ringkas untuk kita tahu darah haid itu, pertama, mestilah tidak boleh kurang daripada 24 jam dalam 15 hari. Yang kedua, mestilah tidak boleh lebih daripada 15 hari serta malamnya. Dah keluar, tadi tak boleh kurang daripada 24 jam dalam masa 15 hari. Maksudnya 15 hari tu, hari ni keluar sejam, dalam 15 hari itu cukuplah semua keluar tu merangkumi 24 jam yang pertama, maka itu darah haid. Tapi kalau kurang 24 jam dalam masa 15 hari, itu belum lagi dikata darah haid. Ini kata ulama. Yang kedua,
dia mestilah tidak boleh lebih daripada 15 hari pula. Dia keluar normal, setiap hari dia keluar. Kalau keluar 15 hari sampai ke hari 16, maka hari ke-16 itu tidak dianggap darah haid. Yang dianggap oleh ulama hanyalah 15 hari saja. 15 hari dan malam. 15 hari serta malam. Ingat tu. Darah haid itu keluar 15 hari serta malamnya. 15 hari saja. Bermula daripada hari ke-16, ia dikira istihadah. Kalau keluar lagi darah ke hari ke-16 mengikut yang kita kira, kita bilang tarikhnya, maka itu dipanggil darah istihadah, darah penyakit, bukan lagi darah haid. Mana kalau darah penyakit kita sudah boleh mandi, mengangkat hadas besar dan boleh sembahyang. Cuma darah penyakit itu hendaklah kita tutup dia, kita pakai pempas sebagainya untuk kita sembahyang. Ya, itu dipanggil darah istihadah ataupun darah fasad, darah yang rosak, bukan lagi dianggap darah haid. Itu ulama kata setelah ulama mengkaji ke pengalirnya darah haid ini. Ya. Kemudian yang ketiga, sebelum datang haid, seorang itu mesti melalui dahulu tempoh 15 hari bersih antara dua haid. Faham? Nak tahu ini darah haid, antara 15 hari datang haid, kemudian bersih 15 hari. Lepas tu datang lagi haid sekali lagi selepas 15 hari. Artinya semua sekali 30 hari. 15 hari ke haid, 15 hari bersih, 30 hari barulah ketika hari ke-31 datang lagi darah haid, maka itu darah haid dianggap. Faham 15 hari bersih. Antara dua haid tu, tengah-tengah tu ada 15 hari bersih, itu darah haid. Kalau belum sampai 15 hari bersih, hari ke-14 keluar lagi sikit, itu darah istihadah, darah penyakit ataupun darah rosak, darah fasad. Mesti 15 hari. Kemudian yang keempat, dia tidak didahului oleh darah nifas atau kelahirian beranak. Tak ada pula darah nifas mendahului, tak ada. Disebut darah nifas kerana ketika kelahiran yang membawa nafas. Kenapa panggil darah nifas? Sebab dia membawa, waktu lahir itu bawa nafas, bawa jiwa, bawa nyawa. Maka digelarlah darah nifas. Iaitu anak yang baru lahir. Sama ada cukup bulan atau kurang. Cukup bulan atau kurang, maka itu dianggap darah nifas. Kemudian yang kelima, berumur sekurang-kurangnya tepat 9 tahun hijrah atau kurang 16 hari. Sebelum tepat 9 tahun hijrah bagi perempuan. Berumur sekurang-kurangnya tepat 9 tahun. Mana perempuan tu dah 9 tahun. Kiraan hijrah, kiraan bulan kamar ya, bulan hijrah. Kiraan tahun hijrah. Senang ya. Perempuan yang keluar darah di bawah umur 9 tahun, darah itu adalah darah fasad. Mana dia bawah 9 tahun fasad. Ataupun kurang 16 hari pun, ulama ni kata, berumur sekurang-kurangnya tepat 9 tahun, tahun hijrah, atau kurang 16 hari sebelum tepat 16 hari lagi, maknanya dia dah 8 tahun, berapa? 8 tahun, 11 bulan, 15 hari contoh, 14 hari. Dia 16 hari lagi akan cukup jadi 9 tahun. Maka 16 hari kurang itu dia dianggap itu adalah darah haid kalau keluar. Tapi kalau di bawah itu adalah darah fasad. Mana perempuan yang keluar darah di bawah umur 9 tahun, kiraan kamarnya, kiraan tahun hijrah, itu adalah darah fasad ataupun darah rosak. Belumlah dianggap itu sebagai darah haid. Jadi itulah perbincangan kita hari ini. Moga-moga kita dapat manfaatnya bersama ya. Moga-moga kita ingat. Tak faham lagi kita ulang-ulang lah. Ulang-ulang tentang bab taharah tadi, kemudian tentang masalah akil baligh, kemudian tentang sedikit darah haid. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi kuliah fardu'ain fiqah kita yang asas ni, yang mengesahkan ibadah kita ini dengan bab syarat-syarat istinja. Bab istinja itu ya. Macam mana kaedah istinja itu pun diajar oleh Islam. Maknanya kaedah buang air dan macam mana nak membersihkan. Jadi itu saja daripada saya. Semoga dapat kita fahami. Salah silap itu kelemahan diri saya, iman saya dan kelemahan ilmu saya sendiri. Saya mohon ampun maaf. Maafkanlah, buanglah jauh-jauh. Jadi kita akhiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin. Kita akhiri membaca tasbih kifara dan surah al-asr. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, ampun maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.